Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, untuk pertemuan kali ini kita fokus kepada alih bentuk komunikasi. Okay, untuk alih bentuk komunikasi, cikgu fokus kepada media bukan jadual. Okay, media bukan jadual terdiri daripada pelbagai bentuk. Okay, antaranya gambar rajah, carta pai, carta alir dan graf bar. Okey, ini adalah bentuk-bentuk media bukan kategori jadual. Okey, daripada 4 bentuk media ini, antara soalan yang pernah naik selain jadual dalam silibus baharu STPM bermula tahun 2013 iaitu carta pai dan graf bar. Manakala gambar rajah dan juga carta alir belum pernah naik lagi. Okey, namun demikian kamu perlu belajar dan kuasai bagaimanakah untuk menjawab soalan sekiranya alih bentuk komunikasi jadualnya adalah gambar rajah dan juga carta alir. Okey, untuk slot ini kita lihat beberapa contoh soalan. Okey, contoh yang pertama. Okey, soalan yang pertama, kategori carta alir. Okey, kita lihat soalan. Berdasarkan carta aliran di bawah, bincangkan sumbangan Malaysia di peringkat dunia dan mengapakah negara begitu komited melibatkan diri secara langsung dan tidak langsung. Okey, jelas soalan ini kategori media carta aliran. Okey, carta aliran. Okey, bentuk yang terpapar di sini iaitu carta aliran. Okey, soalan bincangkan sumbangan Malaysia di peringkat dunia. Okey, sumbangan Malaysia di peringkat dunia dan mengapakah negara begitu komited melibatkan diri secara langsung dan tidak langsung. Okey, sumbangan Malaysia di peringkat dunia dan mengapakah negara begitu komited melibatkan diri secara langsung dan tidak langsung. Okey, kehendak soalan ada 2 di sini iaitu sumbangan dan satu lagi sebab. Sumbangan apa? Sumbangan Malaysia di peringkat dunia. Dan yang kedua sebab. Sebab Malaysia begitu komited melibatkan diri secara langsung dan tidak langsung. Okey. Jadi di sini kamu perlu amati dengan teliti. Okey, carta aliran yang diberikan. Okey, pertama lihat poin utama di sini, penglibatan Malaysia dalam PBB. Okey, kemudian kamu lihat anak panah penglibatan Malaysia dalam PBB. Okey, jadi secara langsung juga kaitan dengan ASEAN. Okey, berbalik kepada soalan tanya sumbangan Malaysia. Okey, kalau berdasarkan di sini ada beberapa kotak. 1. Elemen ketenteraan, 2. Pasukan pengaman, 3. Pemerhati, 4. Jenayah antarabangsa, 5. Antartika, 6. Hak asasi manusia. Okey, berdasarkan carta alir ini, okey, kamu lihat apakah sumbangan Malaysia di peringkat serantau. Okey, dan soalan ini kombinasi jawapan dah tentu 2 tambah 2. Okey, sekiranya kamu samar ataupun kurang pasti dengan jawapan yang tepat, kamu boleh buat penilaian. Okey, ketidakpastian kamu disebabkan oleh ada beberapa kotak. Okey, beberapa poin utama di sini. Okey, seperti yang cikgu sebut tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pecahan kotak. Okey, berdasarkan poin utama di sini, penglibatan Malaysia dalam PBB. Okey, berdasarkan 7 kotak tersebut, yang manakah perlu diklasifikasikan sebagai sumbangan Malaysia di peringkat dunia. Okey, daripada 7, kamu cuma perlu ambil 2.
Jadi di sini sepatutnya kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan sumbangan Malaysia di peringkat dunia. Okey, berdasarkan bahan pembacaan, berdasarkan proses pengajaran dan pembelajaran selama beberapa bulan sebelum ini, okey, untuk menjawab soalan seperti ini adalah mustahil kamu tidak mengetahui apakah sumbangan Malaysia berdasarkan carta alir di sini. Okey, antaranya penglibatan Malaysia dalam PBB bermaksud di peringkat dunia. Okey, jelas di sini hak asasi manusia. Penglibatan Malaysia dalam PBB iaitu berkenaan dengan hak asasi manusia. Okey, yang kedua, ambil lagi yang kedua iaitu Antartika. Sumbangan Malaysia di peringkat dunia dalam isu Antartika. Okey, cukup dua. Okey, sekiranya kamu nak memberi idea yang ketiga, sumbangan Malaysia yang ketiga, andainya kamu tidak yakin dengan dua jawapan tersebut, kamu boleh pilih lagi satu. Okey, daripada 7 tadi, selain hak asasi manusia, selain Antartika, yang manakah jawapan yang ketiga yang pada kamu merupakan sumbangan Malaysia? Iaitu dah tentu dari segi sini sebagai pasukan pengaman. Maka cukuplah sumbangan Malaysia di peringkat dunia. Okey, untuk KS yang kedua, mengapakah negara begitu komited melibatkan diri secara langsung dan tidak langsung? Okey, untuk KS yang kedua, kamu perlu beri jawapan sendiri sebab KS yang kedua merupakan isi tersirat. Okey, kamu perlu fikir apakah sebab negara begitu komited untuk melibatkan diri sama ada secara langsung atau tidak langsung. Okey, sumbangan dalam di peringkat dunia. Okey, jelas bagaimanakah untuk menjawab soalan seumpama ini iaitu kategori media carta aliran. Okey, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas, kita lihat cadangan-cadangan jawapan. Okey, lihat di sini cadangan-cadangan jawapan. Okey, yang ini KS yang pertama. KS yang pertama merujuk kepada sumbangan. Ini merupakan KS yang kedua. Merujuk kepada sebab Malaysia komited. Okey, contohnya memperjuang kebebasan hak asasi. Okey, kamu ambil dari segi kebebasan hak asasi. Okey, dari segi olahan ayat seperti Malaysia memperjuang kebebasan hak asasi. Contoh huraian seperti hak asasi dipertahankan. Malaysia mempertahankan hak asasi. Contoh membantu UNCHR dalam melindungi orang pelarian. Melalui pertubuhan UNCHR melindungi orang pelarian. Malaysia melindungi orang pelarian dengan menyelesaikan masalah manusia, iaitu menyelesaikan masalah manusia tanpa negara. Okey, yang kedua, sumbangan Malaysia dari segi isu berhubung dengan isu Antartika. Okey, Antartika sebagai milik bersama dunia. Okey, ini isu yang diperjuangkan secara lantang khususnya pada era zaman pemerintahan Tun Dr. Mahathir. Okey, contoh huraian di sini menentang eksploitasi oleh negara-negara tertentu, khususnya negara-negara maju di dunia. Antartika harus digunakan untuk tujuan kajian saintifik dan bebas ketenteraan. Okey, hak milik bersama. Okey, bukan milik mana-mana negara di dunia. Okey, ini berdasarkan persediaan kamu, berdasarkan pembacaan kamu dan berdasarkan apa yang telah kamu fahami sebelum ini, apa itu Antartika. Okey, dan dalam masa yang sama kamu sudah tahu tentang apa itu hak kebebasan hak asasi manusia seperti mana yang diperjuangkan oleh negara-negara, khususnya negara Malaysia. Okey, antara sebab Malaysia begitu komited dalam memperjuangkan ataupun dalam melibatkan diri dalam aktiviti atau pertubuhan dunia sama ada secara langsung atau tidak langsung, antaranya iaitu menzahirkan kebertanggungjawatan terhadap PBB. Okey, Malaysia menzahirkan kebertanggungjawatan
Malaysia sebagai anggota PBB. Okey, contoh huraian. Okey, Malaysia sentiasa menyokong usaha PBB. Malaysia sentiasa menyertai misi-misi PBB. Okey, sama ada dalam pasukan pengaman, sama ada bantuan-bantuan kemanusiaan. Okey, semuanya melalui saluran PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, sebab yang kedua antaranya iaitu memiliki kepakaran. Malaysia memberi sumbangan, terlibat dalam memberi sumbangan melalui Pertubuhan Bangsa Bersatu ataupun di peringkat dunia, kerana Malaysia mempunyai kelebihan iaitu melebihi kepakaran tertentu. Okey, contohnya huraian di sini, Malaysia mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. Malaysia mempunyai ramai tenaga pakar dan rakyat yang dermawan. Okey, hal ini terbukti dengan jelas dengan isu-isu yang berlaku seperti isu di Palestin, isu-isu yang berlaku di Myanmar, isu-isu yang berlaku di Indonesia dan sebagainya lah. Okey, jadi satu soalan berkaitan dengan media carta aliran. Okey, kamu lihat bagaimanakah kaedah atau teknik untuk menjawab salah satu soalan berkaitan dengan media carta aliran. Okey, seterusnya kita lihat media yang lain iaitu Cartapai. Okey, Cartapai pernah naik dalam silibus baharu, dalam STPM baharu. Okey, kita lihat contoh yang lain. Okey, contohnya di sini berdasarkan soalan yang terpampang di sini, berdasarkan maklumat daripada carta di bawah, Cartapai di bawah, jelaskan perkembangan nilai import komoditi perikanan dari pelbagai negara ASEAN terpilih pada tahun 2015 dan tahun 2016. Huraikan sebab Malaysia banyak mengimport komoditi perikanan dari negara-negara ASEAN. Okey, soalan yang kedua merupakan media Cartapai. Cartapai ini terdiri daripada 2 pai. Okey, kerana melibatkan 2 tahun. Okey, kita lihat soalan. Jelaskan perkembangan. Okey, di sini ada kata kunci yang jelas iaitu perkembangan merujuk kepada kategori pola perubahan. Okey, perkembangan merupakan kata kunci yang jelas. Soalan ini merupakan kategori pola perubahan. Okey, jelaskan perkembangan nilai import komoditi perikanan dari pelbagai negara ASEAN terpilih pada tahun 2015 dan tahun 2016, iaitu melibatkan 2 tahun. Okey, ini AD pola perubahan sahaja. Okey, seterusnya huraikan sebab Malaysia banyak mengimport komoditi perikanan dari negara-negara ASEAN. Okey, soalan KS yang kedua iaitu AP, sebab Malaysia banyak mengimport komoditi perikanan dari negara-negara ASEAN. Okey, AP. Okey, jelas di sini kombinasi 2 tambah 2 AD dan 2 AP. Kenapa AP-nya berasingan? Kerana pernyataan ayat ini jelas. Kehendak soalan ini jelas mengkehendaki kamu memberi 2 sebab. 2 sebab Malaysia banyak mengimport komoditi perikanan dari negara-negara ASEAN. Okay, sebagai pelajar pengajian am, walaupun tidak mengambil subjek ekonomi, dalam masa yang sama kamu kena faham apa itu istilah import. Bermaksud Malaysia membeli, Malaysia membawa masuk komoditi perikanan dari negara-negara ASEAN yang lain. Membawa masuk, membeli. Okey, jelas di sini kombinasi jawapan 2 tambah 2 tambah 2. Lihat, tahun yang terlibat hanya 2 tahun. Okey, apabila Cartapai, maka data yang dipaparkan dalam bentuk peratus, dan dalam masa yang sama diberi jumlah besar bagi kedua-dua tahun melibatkan Filipina, Indonesia, Brunei, Vietnam, Kemboja. 5 buah negara daripada 10 buah negara ASEAN. Okey.
Maksudnya 5 buah negara ini adalah negara yang mengeksport ikan ke negara Malaysia. Okey, kamu perlu faham penggunaan ataupun konsep ataupun istilah import dan juga eksport. Bukan saja sekadar faham, tetapi juga penting untuk penulisan, sama ada penulisan idea dan juga penulisan huraian, kerana kesilapan penulisan boleh menyebabkan isi tersasar atau menyeleweng. Contoh dari segi penggunaan istilah dari import, ekspor dan sebagainya, perlu berhati-hati. Okey, jom kita lihat contoh-contoh cadangan idea berdasarkan soalan. Okey, sebelum itu, apabila soalan berkaitan dengan capai seperti mana yang dipaparkan tadi, okey, disarankan kamu membina jadual. Okey, membina jadual yang simple, yang mudah. Okey, yang tidak perlu cantik, memadai sebagai draft, sebagai rujukan supaya kamu dapat melihat pergerakan yang berlaku. Contoh di sini Filipina, apa yang berlaku, Indonesia, Brunei, Vietnam, Kemboja, dan dari segi jumlah. Kemudian kamu boleh klasifikasikan. Okey, berdasarkan jadual ini, kamu klasifikasikan satu meningkat, idea utama yang pertama, yang kedua menurut, dan yang ketiga iaitu jumlah besar. Meningkat terdiri daripada Filipina, Indonesia, Vietnam dan Vietnam, Kemboja. Ada 4 negara yang terlibat dalam perkembangan ataupun berlaku pola perubahan meningkat, manakala menurun melibatkan hanya Brunei sahaja, dan jumlah besar merupakan pola perubahan meningkat. Jadi di sini kita nampak wujudnya 3 idea: pola perubahan meningkat, pola perubahan menurun, dan jumlah besar itu berdiri sebagai idea yang sendiri, iaitu mengalami pola perubahan meningkat. Jadi jelas ada 3 AD. Okey, contohnya di sini. Jumlah keseluruhan import komoditi perikanan meningkat, jumlah besar. Okey, dari segi huraian seperti biasa. Okey, tahun, nilai mutlak asal. Okey, nilai mutlak baru merujuk pada 2015, 2016, kemudian beza dan peratus perubahan. Okey, ini adalah dia punya panduan untuk menulis huraian bagi pola perubahan. Okey, idea untuk AD yang kedua, nilai import yang meningkat dari Filipina. Okey, berhati-hati dengan penulisan esei, penulisan untuk idea utama, iaitu nilai import yang meningkat dari, merujuk kepada import. Okey, bukan ke. Kalau ke membawa maksudlah lain. Okey, nilai import yang meningkat dari Filipina, Indonesia, Vietnam dan Kemboja. Sebut ke-4 negara tersebut. Tetapi apabila menghurai, pilihlah satu daripada 4 dan berbalik kepada asasnya penulisan huraian. Okey, ada ke-4 perkara tadi. Okey, AD ada 3. Kita dah jumpa tadi AD ada 3. Kamu pilihlah 2 daripada 3, ataupun nak menulis ketiga-tiga AD pun digalakkan. Namun demikian bergantung kepada kecekapan kamu dari segi pengurusan masa. Okey, seterusnya dari segi AP. Okey, AP cadangan idea seperti yang tertera di sini, iaitu disebabkan oleh kedudukan geografi. Okey, geografi di sini bermaksud jarak yang dekat dengan Malaysia. Okey, negara-negara tadi seperti Filipina, Indonesia, Vietnam dan Kemboja merupakan negara-negara jiran, negara-negara yang berdekatan dengan Malaysia, dah tentu dapat mengurangkan kos pengangkutan dan melibatkan masa yang singkat. Jadi ikan dapat dibeli dalam keadaan yang segar.
Okey, huraian ni contoh huraian. Jadi contoh-contoh lain yang sesuai untuk menyokong kedudukan geografi boleh juga diterima. Okey, yang kedua, permintaan yang tinggi. Permintaan terhadap ikan dan makanan laut lain sebagai sumber makanan seiring dengan peningkatan penduduk. Permintaan daripada restoran dan hotel-hotel. Perkembangan restoran dan hotel memungkinkan atau menyebabkan berlakunya permintaan yang tinggi terhadap ikan dan menyebabkan berlakunya permintaan terhadap ikan-ikan di negara-negara tersebut kerana bekalan dari dalam negara tidak mencukupi. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh idea yang diterima bagi menjawab soalan tadi. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga, juga kategori media catapai. Tetapi catapai ini adalah terdiri daripada 3 catapai melibatkan 3 tahun. Tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019. Okey, jom kita baca soalan. Berdasarkan catapan di bawah, huraikan pola perbelanjaan. Pola perbelanjaan pelancong dari pelbagai negara ke Malaysia dalam tempoh yang dinyatakan. Jelaskan langkah-langkah untuk menarik kedatangan pelancong ke Malaysia. Langkah-langkah. Okey. AD jelas kategori pola umum. Manakala AP langkah. Okey, kehendak AD, kehendak AP. Okey, soalannya jelas iaitu langkah, dan dalam AP tersebut berbentuk ataupun formatnya berasingan. Maka 2 tambah 2. Okey, 2 langkah dan 2 AD. Pola perubahan. Okey, apabila disebut pola perubahan, apabila disebut pola umum bermaksud merangkumi pola perubahan dan juga pola banding. Dan pola banding perlulah dilihat dari segi sama ada dari atau pada. Namun demikian dalam soalan ini tidak jelas pernyataannya dari atau pada. Maka apabila situasinya begini, kamu perlu merujuk kepada soalan. Okey, merujuk kepada tajuk. Okey, tajuknya penggunaan dari atau pada. Ya, penggunaan istilah dari. Maka cara jawabnya dari. Okey, tinggi merangkumi 2017, 2018, 2019. Rendah ketiga-tiga tahun juga. 2017, 2018, 2019. Okey, jelas. Okey, dan pola perubahan seperti biasa, lihat pergerakan yang berlaku. Okey, satu lagi cikgu perlu beri penekanan di sini, iaitu soalan ini mengkehendaki ataupun berbunyi huraikan pola perbelanjaan. Okey, huraikan pola perbelanjaan. Apabila menjawab soalan kategori media catapai, okey, ada 2 situasi. Okey, sama ada kamu perlu lihat analisis data, sama ada perlu dibuat dalam aspek ataupun analisis data peratus atau nilai mutlak. Bergantung kepada kehendak soalan. Okey, kalau contoh soalan ini jelas pola perbelanjaan pelancong dari pelbagai negara, jelas soalan ini mengkehendaki kamu menganalisis data nilai mutlak, bukan peratus seperti mana yang ada dalam catapai. Kamu perlu lihat pola perubahan dari kategori nilai mutlak. Okey, bukan dari aspek peratus. Okey, dan satu lagi, kamu perlu berhati-hati dengan penggunaan istilah anggaran. Okey, anggarannya di mana? Iaitu tahun 2019. Jadi berhati-hati dengan anggaran. Jangan abaikan istilah anggaran di tempat yang sepatutnya. Okey, kita lihat cadangan jawapan. Okey, sebelum itu, seperti mana catapai sebelum ini, seperti biasa disarankan, dialu-alukan kamu menyediakan jadual.
Okay, draft jadual sebagai rujukan, sebagai panduan supaya tidak berlaku kekeliruan, supaya tidak berlaku kesilapan apabila kamu menganalisis data berdasarkan kehendak soalan. Okey, contohnya di sini pola perubahan apa yang berlaku. Perbelanjaan pelancong dari Arab, negara Islam dan Singapura di Malaysia dianggar mengalami pola meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Okey. Ya, pola perubahan yang berlaku. Memadai bagi 1 sebab kombinasi jawapan 2 tambah 2, 1 pola perubahan, 1 pola banding dari, kemudian bagi 2 AP. Okey, ni pola perubahan yang berlaku iaitu mengalami pola meningkat melibatkan Arab atau negara Islam dan Singapura. Dan lihat di sini penggunaan istilah anggaran. Okey. Jangan abaikan anggaran. Sekiranya penggunaan istilah anggaran tidak digunakan, maka untuk idea tersebut kosong, sifar. Okey, dan secara automatik huraian juga sifar, kosong. Okey, ini contoh huraian. Okey, seperti mana sebelum ini kamu telah didedahkan, mesti ada nilai mutlak, ada beza dan juga ada peratus perubahan. Nilai mutlak melibatkan tahun 2017 dan 2019. Nilai mutlak untuk tahun awal dan juga nilai mutlak untuk tahun akhir. Seterusnya AD untuk kategori pola banding dari. Perbelanjaan pelancong dari Singapura di Malaysia adalah paling tinggi bagi ketiga-tiga tahun. Begitu juga dengan paling rendah. Kamu cari negara mana yang terlibat bagi ketiga-tiga tahun. Pastikan penulisan istilah anggaran ditulis pada tahun 2019. Ingat balik bagaimanakah penulisan huraian bagi kategori pola banding dari. Mesti ada nilai mutlak, mesti ada peratus, mesti ada jumlah besar. Ni contoh. Untuk AP, cadangan idea, cadangan jawapannya seperti meningkatkan tahap keselamatan dan juga mengadakan promosi yang menarik atau kempen menarik pelancong. Ini contoh-contoh cadangan jawapan sahaja. Kalau sekiranya ada jawapan lain yang sesuai, boleh diterima, yang sesuai dan relevan. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga, berbalik kepada carta aliran. Contoh yang kedua, kategori carta aliran, media aliran. Berdasarkan carta di bawah, bincangkan cabaran yang dihadapi dalam kerjasama ASEAN, tambah 3 dan jelaskan langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut. Soalan mengkehendaki kamu bincangkan cabaran yang dihadapi dalam kerjasama ASEAN, KS yang pertama, dan yang kedua jelaskan langkah-langkah mengatasi cabaran sosial, KS yang kedua. Jadi kamu lihat di sini carta aliran ini ada poin utama cabaran, dan di sini ada 3 cabang. Politik, cabaran dari segi politik, cabaran dari segi ekonomi, cabaran dari segi sosial. Kemudian ada anak panah lagi di bawahnya. Politik, perubahan pemimpin, penguasaan tempatan dan keganasan. Manakala ekonomi dari segi pasaran produk, beban hutang, pertumbuhan perniagaan. Manakala sosial dari segi kualiti hidup, pengangguran, jenayah. Bermaksud di sini cabaran ada 1, 2, 3.
kamu pilih dua daripada tiga cabaran yang ada dalam carta aliran ini. Okey, untuk langkah mengatasi cabaran sosial merupakan isi tersirat. Okey, ataupun kamu perlu fikir sendiri apakah langkah-langkah bagi mengatasi cabaran sosial. Okey. Okey, tidak ada, jawapannya tidak ada dalam carta aliran. Okey. Okey, kita lihat contoh-contoh atau cadangan jawapan. Okey, untuk cabaran tadi seperti mana yang disebut, kamu boleh pilih mana-mana dua daripada tiga. Okey, contoh pilih ekonomi dan juga politik. Contoh huraian di sini ambil balik cabang-cabang dari bawah ekonomi seperti pertumbuhan perniagaan. Okey, apakah cabaran dari segi pertumbuhan perniagaan? Pertumbuhan perniagaan yang hebat menyebabkan wujud persaingan dalam pasaran terbuka. Hal ini menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara dan pendapatan negara akan berkurangan. Okey, huraian dari segi pengolahan untuk huraian aspek ekonomi pertumbuhan perniagaan yang menggambarkan mewakili ataupun menunjukkan bahawa huraian ini adalah cabaran pertumbuhan perniagaan dari aspek ekonomi. Okey, kemudian huraian yang kedua, pasaran produk akan berkurangan kerana persaingan dari segi harga dan mutu barangan. Bagi meningkatkan pengeluaran dan mutu barangan terhadap negara ASEAN terpaksa meminjam wang dari IMF, tabung kewangan antarabangsa. Okey, pilihlah dua daripada tiga cabang tadi. Okey, manakala politik, okey, juga kamu boleh pilih dua daripada tiga cabang tadi. Contoh, perubahan pemimpin di sesebuah negara seperti Myanmar, Thailand, Jepun dan Korea menyebabkan polisi sesebuah negara berubah dari semasa ke semasa. Okey, wujud ketidakstabilan. Okey, seterusnya keganasan yang berlaku di negara-negara ASEAN seperti Indon dan Thailand mempengaruhi pelabur-pelabur asing dari Jepun dan Korea. Okey, ini adalah contoh huraian bagi menyokong cabaran aspek politik. Okey, antara langkah yang boleh diberi, contoh bantuan bersama. Okey, ini dari aspek sosial. Bantuan bersama, memberi bantuan psikologi oleh pakar-pakar motivasi bagi mengatasi masalah gejala sosial, menggunakan cara penyelesaian secara kolaborasi untuk mengatasi masalah jenayah. Okey, nampak di sini huraian menyokong dari aspek sosial, cabaran dari segi sosial. Okey, yang kedua, program pembangunan modal insan, iaitu melalui pendidikan dan latihan, meningkatkan kualiti tenaga manusia kerja, meluaskan peluang pekerjaan, mengatasi masalah pengangguran. Okey, ini sosial. Dalam masa yang sama berkait dengan ekonomi. Okey, jadi 2 tambah 2. Cadangan jawapan berdasarkan contoh soalan kategori carta aliran yang kedua. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang berikutnya. Ini kategori gambar rajah. Okey, gambar rajah dalam silibus STPM baharu belum pernah naik. Okey, tetapi dalam STPM yang lama modular telah pun naik, iaitu pada tahun 2007. Kita boleh jadikan sebagai panduan atau rujukan sekiranya akan ditanya pada tahun ini ataupun tahun-tahun akan datang. Yang penting kamu fahami dengan jelas bagaimanakah untuk menjawab sekiranya ditanya soalan-soalan seperti ini. Okey, gambar rajah, kita lihat contoh-contoh soalan. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar rajah di bawah, huraikan faktor-faktor penyebab pemanasan global dan kesannya terhadap alam sekitar. Okey, soalannya agak mudah, seolah-olah seperti soalan AC, direct. Huraikan faktor-faktor penyebab. Okey, KS yang pertama.
utama, dan yang kedua KS. KS yang kedua iaitu kesan terhadap alam sekitar. Okey, kita lihat gambar rajah apa yang ada. Okey, apa yang ditunjukkan dalam gambar rajah iaitu poin utama fenomena pemanasan global. Okey, kita cari apakah yang ditulis di sini. Okey, lapisan ozon, penipisan lapisan ozon, penyakit berbahaya, glasier mencair, paras air laut meningkat, pembebasan bahan kimia dari kilang, pertambahan bilangan kenderaan, aktiviti pertanian terjejas, penggodolan hutan, peningkatan gas rumah hijau. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Okey, ada 9 poin di sini. Okey, ada 9 perkara yang dituliskan dalam gambar rajah ini. Daripada 9 ini, maka kamu cuba kenal pasti 9 ini apa yang merujuk kepada perkara tentang apa. Okey, contoh peningkatan gas rumah hijau, dah tentu kesan. Penggodolan hutan, dah tentu faktor. Kesan. Aktiviti pertanian terjejas, dah tentu kesan. Pertambahan bilangan kenderaan, dah tentu faktor. Paras air laut meningkat, dah tentu kesan. Pembebasan bahan kimia dari kilang, dah tentu faktor, dan seterusnya. Okey, daripada 9 kamu hanya perlu ambil 2 sahaja. 2 untuk faktor, 2 untuk kesan. Pilihlah mana-mana faktor, pilihlah mana-mana kesan. Okey, jadi mudah. Semua jawapan telah pun ada dalam gambar rajah ini. Kamu hanya pilih dan huraikan sahaja. Seharusnya kamu skor soalan seperti ini. Sebab untuk markah idea utama, boleh dikatakan markah bonus. Boleh dapat 4 idea. 4 markah untuk bagi 4 idea. Okey, untuk mendapatkan markah huraian bergantung kepada cara kamu menyokong maklumat yang kamu ada untuk menyokong faktor dan kesan. Okey, kita lihat contoh atas cadangan jawapan. Contoh faktor pertama, adanya pertambahan bilangan kenderaan. Berlakunya pertambahan kenderaan. Contoh huraian, pembakaran bahan api seperti petrol dan diesel membebaskan gas berbahaya seperti karbon monoksida. Okey, ini contoh huraian. Okey, kamu boleh tambah lagi bagi mendapat dua markah. Okey, faktor yang kedua, berlakunya penggodolan kawasan hutan. Okey, bagi tujuan pembangunan, menjejaskan proses penyerapan gas CO2 melalui proses fotosintesis. Okey, cukup tak 2 faktor. Manakala kesan, antaranya paras air laut meningkat. Okey, laut dunia seperti di Antartika akan meningkat. Paras air laut meningkat seperti mana berlaku laut di Antartika. Okey, kesan yang kedua, aktiviti pertanian terjejas. Okey, kamu jelaskan bagaimanakah boleh menjejaskan aktiviti pertanian. Contohnya, pertanian tidak subur dan menyebabkan hasil terjejas. Okey, contoh huraian. Kamu perlu tambah lagi, perlu menghuraikan dengan lebih jelas lagi bagi mendapat 2 markah. Ini cuma sebagai contoh. Okey. Okey, contoh yang seterusnya, carta alir. Okey, kita lihat contoh yang ketiga, carta alir. Okey, tadi gambar rajah salah satu contoh media selain jadual. Okey, kita lihat kategori carta alir yang ketiga. Okey, untuk soalan ini ada sedikit perbezaan. Kita lihat kepelbagaian ragam soalan walaupun carta alir, tetapi adakah kehendak soalan ataupun dari segi cara menjawabnya sama. Okey, untuk soalan ini ada sedikit perbezaan. Okey, kita lihat dulu soalan. Berdasarkan carta alir di bawah, huraikan strategi
pelaksanaan sekolah lestari anugerah alam sekitar di peringkat sekolah. Huraikan strategi pelaksanaan sekolah lestari anugerah alam sekitar di peringkat sekolah. Okey, kamu kena faham, kamu kena amati soalan ini mengkehendaki strategi. Dan berdasarkan carta alir ini, lihat strategi pelaksanaan sekolah lestari. Okey, dan kamu lihat anak panah semuanya ke bawah. Okey, bermaksud di sini soalan ini kategori proses. Okey, memerlukan pembabitan, memerlukan penglibatan, memerlukan semua poin-poin yang ada tertera di sini perlu dihuraikan. Okey, secara kronologi, secara berurutan, tanpa menggugurkan mana-mana satu strategi. Okey, sekiranya gugur salah satu strategi, sekiranya gugur mana-mana poin yang ada dalam carta alir ini, maka markah kamu boleh jadi 1/15. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan penjelasan cikgu tadi? Okey, kamu lihat di sini soalan mengkehendaki, semula huraikan strategi pelaksanaan sekolah lestari anugerah alam sekitar di peringkat sekolah. Apabila strategi bermula dengan perancangan. Kalau berdasarkan anak panah, dah tentu bermula dengan perancangan. Perancangan melibatkan dua perkara, iaitu pengubalan misi sekolah lestari dan pembentukan plan tindakan strategi. Bermaksud di sini perancangan merupakan idea yang pertama. Hurai bagi jelas, dan dalam perancangan mesti melibatkan dua perkara ini: pengubalan misi sekolah lestari dan pembentukan plan tindakan strategi. Seterusnya setelah berlakunya perancangan, adanya pelaksanaan aktiviti sekolah lestari. Bermaksud pelaksanaan aktiviti sekolah lestari merupakan idea yang kedua. Dalam menerangkan pelaksanaan aktiviti sekolah lestari mesti melibatkan 4 perkara ini, iaitu pengurusan, kurikulum, co-kurikulum dan penghijauan. Jangan gugur walaupun satu. Bermaksud di sini ini satu perenggan, ini satu perenggan. Perenggan yang pertama, perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga. Seperti biasa, mulakan dengan pendahuluan. Seterusnya adanya pemantauan. Ini merupakan strategi yang ketiga, iaitu IU yang ketiga. Dan akhir sekali, adanya pelaporan untuk pensijilan dan penganugerahan. Strategi yang keempat, iaitu idea yang keempat. Maka lengkaplah strategi pelaksanaan sekolah lestari anugerah alam sekitar di peringkat sekolah. Jelas. Gugur mana-mana satu poin yang ada di dalam carta alir ini, maka seperti mana cikgu sebut tadi, markah kamu 1/15. Kita lihat contoh jawapan, cadangan jawapan seperti idea yang pertama. Cara penulisan perancangan. Pada peringkat perancangan, sekolah boleh membentuk satu jawatan kuasa yang terdiri daripada pihak pentadbir, pihak PIBG, guru, kaki tangan serta wakil pelajar yang bertujuan untuk mengubal misi sekolah lestari yang ingin memupuk kesedaran tentang penjagaan alam sekitar dalam kalangan pelajar di sekolah. Strategi pelaksanaan perlu digubal atau dibentuk seperti penyediaan bahan rujukan,
panduan pelaksanaan, kemudahan multimedia, iklan, kempen kepada semua pelajar agar mereka mengetahui program yang bakal dilaksanakan. Pihak perancang perlu menerangkan aktiviti yang berkaitan seperti bajet, kemudahan prasarana serta jaringan kerjasama. Contoh huraian yang mantap, yang jelas. Okey, idea yang kedua, pelaksanaan. Peringkat pelaksanaan melibatkan 4 pihak iaitu pengurusan, bertanggungjawab menyediakan segala keperluan seperti peralatan dan keuangan. Unit kurikulum merancang dengan menyelitkan program dalam pengajaran dalam kelas oleh guru-guru. Unit core kurikulum melaksanakan segala aktiviti yang dirancang di luar bilik darjah seperti aktiviti gotong royong, perkhemahan dan pihak penghijauan. Menetapkan kawasan yang terlibat dibahagikan mengikut zon dan ditetapkan kumpulan yang bertanggungjawab melaksanakan aktiviti yang dirancang. Okey, jelas. Pelaksanaan. Idea yang ketiga, pemantauan dan pemantapan. Perlu dilakukan oleh satu badan khas yang diwujudkan oleh pihak sekolah. Badan pemantauan ini perlu bebas dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Badan pemantau ini boleh dibentuk oleh pihak pentadbir sekolah, PIBG atau agensi kerajaan yang berdekatan. Bagi memantapkan proses, pemantau ini boleh membuat semakan terhadap segala perancangan tindakan yang dibuat bagi memastikan tercapai objektif yang dirancang. Manakala idea yang keempat atau strategi yang keempat, pelaporan. Okey, contoh huraian untuk pelaporan, perlu menyediakan laporan yang lengkap yang memenuhi piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Penilaian perlu dibuat secara berkala dari semasa ke semasa. Bagi mana-mana pihak yang berjaya mencapai tahap dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, perlu diberi sijil dan penghargaan. Okey, jelas. Bagaimanakah huraian ditulis? Pengolahan yang jitu. Okey, kita lihat contoh yang lain, carta alih yang lain. Okey, berdasarkan carta di bawah, huraikan peranan pelbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan manusia. Peranan pelbagai pihak. Okey, jom kita lihat carta aliran. Apakah dimaksudkan dengan kehendak soalan? Huraikan peranan pelbagai pihak. Okey, bermaksud di sini hanya ada satu KS saja. Maksudnya 4 tambah 0. Okay, seperti mana peranan pelbagai pihak sama juga dia punya status dia dengan isi penulisan isi bahagian C. Apabila disebut peranan pelbagai pihak, kamu perlu amati pihak. Okey, ada atau tidak pihak dalam carta aliran ini. Okey, pihak apa yang terlibat dalam pembangunan alam sekitar. Okey, kalau berdasarkan carta aliran ini, poin utama iaitu pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan alam sekitar bagi menjamin kesejahteraan manusia. Okey, kamu lihat di sini anak panah. Okey, perancang projek pembangunan jangka pendek, jangka panjang melibatkan kajian penyelidikan, maklumat lepas dan data. Okey, di sini jelas menunjukkan bahawa IU yang pertama atau pihak yang pertama iaitu perancang projek. Okey, seterusnya pihak yang kedua, kerajaan. Okey, kerajaan. Okey, kerajaan memainkan peranan dari segi akta, pengumbalan akta atau enactment. Sama ada kerajaan peringkat persekutuan dan juga kerajaan di peringkat negeri. Okey, jadi kita dapat 1, 2. Pihak yang kedua. Pihak yang ketiga, okey, media masa. Okey, media masa. Okey, bagaimanakah media massa memainkan peranan dalam pembangunan alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan manusia. Okey, 3. Kita nak cari idea 4 saja. Okey, dalam banyak-banyak kotak yang lain ini, yang manakah merupakan peranan pelbagai pihak. Okey, dah tentu kamu boleh bagi badan bukan kerajaan. Okey, kamu boleh bagi persatuan. Persatuan tersebut di peringkat antara bangsa.
Propaganda, propaganda dah tentu bukan pihak. Manusia, flora dan fauna bukan pihak. Jangka hayat, kualiti pengeluaran, ini semua adalah huraian. Huraian peranan pelbagai pihak dalam terlibat dalam pembangunan alam sekitar bagi menjamin kesejahteraan manusia. Maka kita ada 4 idea di sini. Okey, contoh cadangan jawapan. Okay, seperti mana yang disebut tadi, perancang projek pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Huraiannya kamu lihat anak panah yang seterusnya melibatkan kajian dan penyelidikan, maklumat lepas dan data. Okey, peranan yang kedua, kerajaan. Okey, apakah peranan kerajaan? Itu dari segi pengubalan undang-undang. Okey, sama ada akta enactment tadi, mengadakan rondaan, hukuman dan denda dipertingkatkan, dikuatkuasakan. Okey, pihak yang ketiga iaitu media massa. Contoh peranannya menyebarluaskan iklan, kempen bagi memberi kesedaran. Manakala pihak yang keempat, persatuan tersebut merupakan persatuan peringkat antarabangsa. Contohnya WWF, Greenpeace memperjuang di peringkat universal tentang peranan semua pihak bagi mengekalkan alam semula jadi sentiasa dalam keadaan yang baik. Okey, ini contoh bagi soalan tadi. Okey, seterusnya kita lihat contoh alir yang lain. Okey, contoh alir yang lain, lihat bagaimanakah dari segi pengubalan soalan dan bagaimanakah untuk menjawab soalan seperti yang tertera di sini. Okey, bincangkan faktor secara langsung dan secara tak langsung yang mempengaruhi amalan pemakanan masyarakat hari ini. Bincangkan faktor-faktor secara langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi amalan makanan dan pemakanan masyarakat hari ini. Okey, sebelum lihat pada kehendak soalan bagaimanakah untuk menjawab soalan ini, kita lihat dulu contoh alir. Okey, tajuk besarnya iaitu faktor yang mempengaruhi amalan pemakanan. Okey, kita lihat di sini apakah poin utama dalam contoh alir ini, iaitu amalan pemakanan. Okey, dasarkan amalan pemakanan tersebut, kamu lihat ada beberapa anak panah. Okey, lihat bagaimanakah rupa anak panah yang dilukis. Okey, berdasarkan anak panah ini kamu boleh menentukan faktor-faktor. Okey, adakah budaya, agama faktor, bekalan faktor, media massa faktor, pendapatan, nilai nutrisi, kelaparan, kepercayaan budaya agama, pengetahuan, perkhidmatan kesihatan awam. Okay, semua ini sebenarnya merupakan faktor-faktor. Namun demikian kamu perlu klasifikasikan faktor secara langsung dan faktor secara tak langsung. Okey, semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 faktor dan kamu klasifikasikan yang manakah secara langsung, yang manakah faktor secara tak langsung. Bagaimanakah untuk mengenal pasti sama ada faktor tersebut secara langsung atau tidak langsung? Okey, kamu boleh lihat dari segi anak panah yang dilukis dalam contoh alir tersebut. Contoh di sini, okey, yang secara langsung dah tentu lihat anak panah di sini, iaitu kepercayaan budaya agama merupakan faktor secara langsung. Dan satu lagi, kelaparan. Kelaparan menyebabkan wujudnya pengaruh pada amalan makanan dan pemakanan sesuatu masyarakat. Dan yang lain menunjukkan faktor tidak langsung. Okey. Okey, contohnya di sini kamu lihat idea yang pertama, faktor langsung. Faktor langsung yang mempengaruhi amalan makanan dan pemakanan seseorang ialah kelaparan. Okey, apabila seseorang dalam keadaan lapar menyebabkan dia makan. Okey, ini contoh huraian. Okey, idea yang kedua, faktor langsung yang kedua iaitu yang mempengaruhi amalan dan pemakanan seseorang ialah kepercayaan. Okey, kepercayaan mempengaruhi cara makan dan pemakanan seseorang. Manakala yang lain-lain merupakan faktor tak langsung. Okey, contoh iaitu budaya dan agama. Okey, faktor ini banyak mempengaruhi amalan pemakanan. Okey, yang ini
ada anak panah begini, maka dia diletakkan langsung dan tidak langsung. Yang manakah langsung, yang manakah tidak langsung, kamu perlu beza dan jelaskan. Okey, faktor tak langsung yang lain iaitu dari segi bekalan makanan. Seseorang yang memiliki bekalan makanan yang banyak akan memakan apa sahaja makanan dalam kuantiti yang banyak. Okey, kemudian faktor tak langsung yang lain iaitu dari segi pendapatan. Pendapatan tinggi akan menyebabkan seseorang itu makanan berdasarkan kehendak atau keinginan. Okey, faktor tak langsung yang lain iaitu pengetahuan. Pengetahuan tentang ilmu pemakanan banyak mempengaruhi amalan pemakanan seseorang. Contohnya, makanan mana yang berkualiti baik, bersih, mengikut sukatan dan sebagainya. Okey, faktor tak langsung yang lain iaitu perkhidmatan kesihatan awam. Seseorang yang berada di bawah pengawasan doktor akan mengambil makanan atas cadangan pakar perubatan. Faktor tak langsung yang lain iaitu media massa. Lebih banyak terdedah dengan media menyebabkan mereka memilih jenis makanan yang terbaru. Okey, contoh KFC, burger dan sebagainya. Okey. Okey, kita lihat contoh soalan media bukan jadual yang lain, dan soalan ini adalah soalan kategori ataupun media graph bar. Okey, dan soalan ini sebenarnya kita telah pun diberi pencerahan pada bawah tajuk pola luar biasa. Okey, bermaksud di sini pencerahan yang kedua lah. Okey, berdasarkan maklumat dalam graf di bawah, bandingkan kedudukan harga barang makanan asas antara Malaysia dengan negara serantau berasaskan kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011. Mengapakah terdapat harga barangan makanan asas tertentu yang lebih rendah di Malaysia? Okey, jelas soalan ini kategori pola banding apa? Banding barangan makanan asas antara Malaysia dengan negara serantau. Okey, ini KS yang pertama. Manakala KS yang kedua iaitu mengapakah? Sebab harga barangan makanan asas tertentu lebih rendah di Malaysia. Okey, spesifik lebih rendah di Malaysia. Sebab. Okey, jadi ini contoh soalan kategori graph bar. Okey, jadi lihat di sini. Okey, pola soalan ini adalah kategori pola banding. Okey, sama. Dia punya konsepnya sama dengan media jadual. Walaupun soalan ini kategori graph bar, namun sama. Basicnya sama dengan kategori media jadual. Okey, apabila sebut banding dan banding tersebut perbandingan antara Malaysia dengan negara serantau dan hanya melibatkan satu tempoh saja, satu masa saja, iaitu 3 Mei 2011, maka kamu perlu lihat perbandingan barang makanan asas antara Malaysia dengan negara Singapura, negara Thailand dengan negara Indonesia. Apakah yang berlaku dari segi makanan asas ayam, daging tempatan, beras dan tepung gandum? Okey, cuba cari 2 AD. Apa yang berlaku? Perbandingan apa yang boleh dilakukan antara Malaysia, barangan makanan asas antara Malaysia dengan negara-negara, 3 buah negara iaitu Singapura, Thailand dan Indonesia. Kemudian cari sebab terdapatnya harga barangan makanan asas tertentu yang lebih rendah di Malaysia. Maka cadangan jawapannya seperti. Okey, untuk AD yang pertama, kedudukan harga barangan makanan asas antara Malaysia dengan negara serantau, okey, 3 buah negara tadi, berasaskan kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011. Harga barangan yang paling rendah di Malaysia berbanding negara lain melibatkan beras dan tepung gandum. Okey, kemudian huraian, pilihlah salah satu 2 produk tadi. Contoh beras. Buktinya harga beras di Malaysia ialah RM1.80 per kg. Okey, pastikan maklumat lengkap, cara penulisannya tepat. Manakala Singapura pula mencatatkan RM2.80 per kg. Okey, kaedah penulisan mana-mana satulah. Bagi negara Thai dan Indonesia pula, masing-masing harga beras merekodkan. Ni Thailand dan Indonesia. Okey, cerita tentang beras.
yang menunjukkan bahawa harga barangan yang paling rendah di Malaysia berbanding negara lain, iaitu dari segi konteks berbaras dan beri bukti. Okey, seperti ini. Okey, AD yang kedua yang berlaku iaitu kedudukan harga barangan makanan asas antara Malaysia dengan negara serantau berasaskan kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011. Harga barangan makanan asas lebih rendah di sesetengah negara tetapi lebih tinggi di sesetengah negara merangkumi ayam dan daging tempatan. Okey, contoh huraian. Okey, ini apa yang berlaku? Lebih rendah dan lebih tinggi. Harga ayam lebih rendah di Malaysia. Ayam lebih rendah di Malaysia berbanding Singapura dan Indonesia. Buktinya harga di Malaysia mencatatkan RM8.30 per kg, manakala Singapura RM15.95 per kg dan Indonesia menunjukkan harga ayam RM9.03 per kg. Harga ayam lebih tinggi, okey, di Malaysia berbanding Thailand, iaitu harga ayam Malaysia sebanyak RM8.30 per kg, manakala Thailand hanya RM6.50 per kg. Okay, buktikan lebih rendah, lebih tinggi. Okey, jadi dua AD yang menunjukkan unsur-unsur perbandingan berdasarkan soalan tadi. Manakala AP, antaranya kamu boleh senaraikan di sini. Pilihlah dua daripada empat. Okay, iaitu sebab terdapat harga barangan makanan yang lebih rendah di Malaysia, iaitu adanya peruntukan subsidi. Okay, semua orang tahu apa itu maksud subsidi. Dengan adanya subsidi dapat mengelak berlakunya peningkatan harga. Kemudian sebab yang kedua iaitu adanya sistem kawalan harga yang sistematik. Banyak barangan dijadikan kawalan harga secara tetap atau bermusim dan juga ada harga shilling. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga boleh juga diberi pengeluaran tempatan yang tinggi, dan ini dapat mengurangkan import, harga makanan dapat dikurangkan, dan sebab yang lain boleh juga diberi peningkatan dalam penggunaan teknologi. Contohnya ada R&D, PMP, memenuhi permintaan dan mengekalkan harga. Okey, ini contoh AP yang boleh diberi berdasarkan kehendak soalan. Okey, jadi cikgu harap kamu jelas perbezaan ataupun kamu dapat melihat ragam soalan. Okey, kategori media bukan jadual. Okey, cikgu harap kamu boleh menjawab sekiranya soalan seperti ini ditanya dalam peperiksaan, sama ada peperiksaan semasa ataupun peperiksaan sebenar. Okey, jadi kita berhenti tamat di sini. Cikgu harap kamu mendapat manfaat hasil daripada bahan yang disediakan. Okey, cikgu tutup. Kita berhenti di sini dengan ucapan selamat maju jaya. Okey, good luck untuk semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.